الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim Ibn Jamaluddin Jahri Al-Makki syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi untuk pengajian kitab Qalbun Salim. Kita berhenti di muka surat 39. Betul? 42? 41. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk fasal yang kedua tentang telinga. Mari kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Haddad muka surat 41. Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau disebut Al-Haddad sebab Al-Haddad ini asalnya yang menajamkan. Asal perkataannya hadid. Hadid ini adalah besi. Jadi besi yang ditajamkan macam parang. Yang tu ya, yang menajamkan parang tu. Itu namanya Al-Haddad. Sebab parang tu daripada besi. Itu ya Al-Haddad. Beliau ini antara yang beliau buat juga adalah menajamkan parang. Biasanya kalau di Yaman bulan Dzulqa'dah nanti orang akan bagikan parang ataupun pisau pada Al-Haddad. Bukan beliau seorang saja, ramai yang lain untuk menajamkan parang. Kenapa? Nanti bulan Dzulhijjah akan ada ibadah korban. Jadi bila nak sembelih tu dah tajam dah pisau tu, dah tajam dah parang tu. Jadi atas pekerjaan itu maka digelarkan beliau Al-Haddad. Gitu ya. Baik. Anak murid guru beliau Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad beliau ada Ratib Al-Haddad. Jangan dilupa, Ratib Al-Haddad tu jangan dilupa. Tapi saya pesan hari itu Ratib Al-Haddad bacanya pada waktu malam sahaja. Tolong diingat ya. Ratib Al-Haddad bacanya pada waktu malam sahaja. Jangan baca siang. Ini pesan daripada Imam Al-Haddad sendiri. Kenapa tu? Wallahu a'lam. Jadi kerana beliau yang menyusun, kita tak tahu ilham ataupun pengalaman beliau, wallahu alam. Beliau seorang wali kutub. Wali ini kan ada peringkat-peringkat ya. Kalau
orang yang saleh berkumpul di satu tempat, tak kira tempat mana. Kalau lebih 40 orang, ada seorang wali di situ. Dalam 40 orang tadi tu ada seorang wali di situ. Nah, kita ni lebih 40 orang ni kan. Siapa tak tahu. Jangan mengaku wali. Mengaku je wali, bukan wali lah tu. Wali nikah tu mungkin lah. Ni wali betul. Kemudian di kalangan wali ada gelaran tertentu, umpamanya wali abdal, wali rajabiyun. Nama bukan nama wali itu, nama kumpulan wali itu. Abdal ni banyak, asalkan lebih 40 orang. Kalau di Gombak ada seorang, di Kelana Jaya ada seorang, di Kodiang ada seorang, Sungai Petani ada seorang. Asalkan ada majlis 40 lebih, dia 40 lebih untuk seorang. Dengan itu orang pilihan Allah lah, kita tak tahu tu ya. Ada namanya Rajabiyun, wali. Bulan Rajab dia macam ada sakit-sakit pada bulan Rajab. Pergi hospital, diagnose, okey je, tak ada apa. Tapi dia berlaku macam tak sedar ataupun lain sedikit daripada hal ehwalnya biasa pada bulan Rajab sahaja. Wali ini namanya Rajabiyun. Wali-wali sebegini ada disebut dalam kitab yang Rajabiyun tu. Kadang-kadang dia boleh melihat orang tu tembus pandangannya, sehingga ada yang dia lihat badan manusia tapi kepala hayawan, ada juga. Dia lihat tu bila? Ketika bulan Rajab, ketika dia terlantar di atas katil, bila orang menziarahinya tu, Allah buka kasyafnya tu. Itu Rajabiyun. Ada juga di kalangan wali yang namanya, kumpulan wali tu namanya Autad. Namanya Autad. Tadi tadi Abdal. Yang kedua Rajabiyun. Kemudian Autad. Supaya kita tahu bila guru cerita benda ni, kita sudah dah dengar benda ini. Baik. Di kalangan wali-wali tadi tu yang saya sebut tadi banyak lagi, cukup setakat tu dulu. Di kalangan mereka ada ketuanya. Tadi Abdal, Autad, Rajabiyun, Nujaba, ada satu lagi namanya Nujaba. Di kalangan wali-wali satu level ni ada ketuanya. Ketuanya atas lagi, kumpulan tu namanya Ghaus. Namanya Ghaus. Boleh? Namanya Ghaus. Paling tinggi, kumpulan wali yang paling tinggi, bukan nama ni, ini kumpulan. Namanya Qutub. Namanya Qutub. Boleh? Qutbh, Qutub. Supaya nanti bila orang cerita bab-bab kewalian ni, tuan-tuan, puan-puan dah ada information ini. Senang nak difahami. Wali yang paling tinggi, kumpulan wali yang paling tinggi namanya apa tadi? Qutub. Satu zaman, contohnya zaman 1442 ni, hanya ada 4 wali qutub. Satu zaman ni, kan sekarang ni zaman tahun 1442, ada 4 wali qutub. Siapa tu? Wallahu alam. Meninggal seorang akan digantikan seorang. 4 sahaja wali qutub. Ghaus tadi tu ramai, Abdal paling ramai, Autad, Nujaba ramai, Rajabiyun pada bulan Rajab berlaku kewalian, hal ehwal kewaliannya itu. Itu ya. Jadi yang kita sebut ni Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau ini wali qutub. Nak tunjuk tuan-tuan, maksudnya wali, tapi wali yang paling tinggi. Satu zaman kita ni ada 4 orang. Wallahu alam.
Cuma hanya wali yang tahu wali. Apa istilah Melayu kita tu, peribahasanya hanya jauhari yang mengenal manikam. Baik. Habib ini gelaran untuk orang yang dikasihi, dan orang itu ada silsilah darah kenabian, bukan nabi, tidak, keturunan nabi. Sebab selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi, tapi keturunan baginda daripada semua isteri-isteri baginda. Itu namanya Ahlul Bait. Yang masih ada sampai sekarang ni, itu melalui susur galur Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Adalah anak yang bernama Sayyidina Al-Hasan dan adiknya Sayyidina Al-Husain. Sebenarnya ada lagi, tapi yang paling famous dua. Kemudian susur galur itulah. Sebab itu kalau ada Habib yang di belakangnya Al-Hasani, itu merujuk kepada Sayyidina Hasan. Kalau Al-Husaini itu merujuk kepada Sayyidina Husain. Dah Al-Haddad, Al-Jufri, Al-Attas, As-Saqaf, itu susur galur ke bawah lagi. Baik. Imam Al-Haddad ada guru, nama beliau Imam Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas. Al-Attas ni apa? Al-Attas ni yang bersin. Al-Attas ni sebab ketika dalam perut maknya Habib Abdul Rahman, Habib Omar ni bersin ketika dalam perut mak dia. Dalam perut mak baby tu, orang pun tengok, ini luar biasa ni. Ya. Macam mana? Badan badan. Kalau badan tu tak ada, sebab wali ni hanya wali yang kenal. Macam Persatuan Ulama Malaysia kan, ni Tuan Haji, Persatuan Ulama Malaysia. Jadi yang dalam tu insya-Allah ulama lah ya. Tetapi Persatuan Wali belum ada. Cuma yang kalau kita sebut Haddad, Attas, Jufri, tu ada persatuannya tu aja. Namanya Persatuan Al-Ashraf. Al-Ashraf ni syarif-syarif. Memang ada, yang tu ada. Contohnya kan ada orang kata beliau tu Al-Haddad. Nak tahu susur galurnya tu memang ada. Jadi orang tu namanya munsib. Munsib ni orang yang tahu nasab. Pergi kat dia, sebab dia ada simpan macam pokok keluarga daripada atas tu macam-macam. Contohnya Tuan Haji, cuba cek nasab, betul tak? Tengok-tengok, oh betul. Tetapi oleh kerana mak kita ya, datuk ke tok nyang atas tu, dia syarifah tapi kahwin dengan orang tidak syarifah, tidak habib ataupun tidak syarif, tidak sayyid, akhirnya hilang. Yang tu jadi hilang. Maksudnya tidak dipanggil anaknya, tidak dipanggil sayyid lagi lah, syarifah lagi. Tapi beza kalau lelaki itu sayyid ataupun habib, kahwin dengan orang tak ada syarifah, dia berlanjutan. Gitu. Jadi yang itu memang ada di Malaysia, saya jumpa munsib itu yang boleh tahu nasab itu. Yang itu boleh. Adapun yang wali tadi tidak. Siapa yang kenal tu wali jugalah. Macam mana nak tahu? Kena pandai-pandai tahu sendiri. Jumpa dengan Tok Syekh ni ke, Syekh, siapa wali zaman ini, wali kutub. Tengok kalau dia bagi tahu, dia bagi. Kalau dia memang tahulah.
Kalau dia tak tahu, dia tak tahu. Itu ya. Jadi yang tahu itu kaedahnya hanya wali saja yang tahu tu tadi. Tetapi kita sebut tadi ya, kewalian itu ada. Kadang-kadang orang tu tak tahu dia wali. Orang tu dia tak tahu dia wali kadang-kadang. Sebab kadang-kadang kewalian itu dia tak sepanjang masa. Mungkin 1 minggu tu oleh kerana dia buat baik dengan mak dia apa semua sekali, ada kewalian, ada sedikit kewalian pada dirinya, sehingga dia berjalan, umpama ini untuk zahir saja ni, untuk kita mudah faham. Ketika dia berjalan tak basah, hujan lebat, walhal dia tu orang yang lak-lak juga orang dia. Kemungkinan ada beberapa ketika tu dia memang tulus ikhlas bantu orang, malah kucing haus pun dibantunya, semut tak dibunuhnya ketika merayap kat sini, dihantarnya balik ke hutan contoh. Walhal dia lak-lak juga. Ketika itu Allah bagi padanya sedikit kewalian, tapi tak berterusan, sebab minggu depan dia lak-lak lagi. Gitu. Jadi ada. Payah kita nak cerita benda ni sebab benda ni kurniaan Allah ya. Tuan-tuan ingat lagi waktu mula-mula saya mengajar kitab ni, ada 3 peringkat dalam kesufian ini, dalam penyucian jiwa. Kalau ingat lagi lah, satu namanya takhalli, yang kedua kalau ingat tahalli, yang ketiga namanya tajalli. Ini ulang sikit saja ya. Takhalli, kita ni sedang takhalli lah ni. Apa dia? Takhalli ni kosong, mengosongkan diri daripada sifat-sifat madmumah yang tak elok. Tu nama apa tadi? Takhalli. Yang kedua namanya tahalli. Tadi kha ya, kha. Kalau boleh lah nota ni, nota yang saya sebut ni depan sekali. Sebab yang ini paling core. Kita mengaji tasawuf, 3 ni paling core. Kalau boleh letaklah di depan sekali, supaya nanti bila senang kita rujuk. Pertama tadi namanya takhalli, guna kha, takhalam ya, kosong, kosongkan diri daripada sifat-sifat madmumah. Macam mana nak kosong? Zahir dengan batin, tu yang kita belajar ni. Mata dah selesai. Hari ini kita nak kosongkan telinga daripada benda-benda yang tak elok, sifat madhmumah. Ni sekarang ni kita baru awal sangat ni perjalanan kita ni. Nanti kita akan masuk peringkat yang kedua, namanya setelah takhalli ada 2 ya, zahir. Zahir ni yang mata jaga, telinga jaga, mulut, lidah, tu zahir tu. Nanti hati pula kena jaga, jangan mengumpat orang, jangan banyak makan, jangan banyak bercakap, jangan hasad, jangan dengki. Tu takhalli lah tu. At the same time kita menjalani namanya tahalli. Tahaha, guna hak pedas. Tahalli maksudnya apa? Hiasi. Kita hiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah. Taubat mula-mula, sabar. Itu rasanya paling bagus kita buka kandungan buku ni lah dulu. Mari sama-sama kandungan buku ni. Depan-depan tu sekali tu, kandungan tu. Yang ada mukaddimah ni sini. Ni mukaddimah. Cuba tuan-tuan sama tengok. Kitab yang pertama, menjaga 7 anggota zahir. Tu takhalli lah tu. Takhalli. Kitab yang kedua, menjaga 7 anggota batin. Tu takhalli juga. Tapi takhalli yang pertama takhalli zahir, yang kedua takhalli batin. Baru kita masuk kitab yang ketiga. Cuba sama-sama kitab yang ketiga tu, muka surat VI sebelahnya tu. Nampak tak? Sudah. Ini sifat-sifat mahmudah. Ni namanya apa? Tahalli. Tu tahalli. Kita hiasi dengan hati kita dengan taubat, takut pada Allah semua sekali tu. Mudah-mudahan sampai kita kat situ ya.
Last sekali apa? Tajalli. Mana tajalli kat sini? Memang tak ada kat sini. Memang tak ada kat sini. Sebab tajalli itu kurniaan Allah. Termasuk yang saya sebut tadi tu, kasyaf, wali, zauqi, rasa sedap beramal, lagi dapat firasat. Itu kurniaan Allah tu. Kita yang dituntut matlub, ingat lagi perkataan matlub, yang dituntut hamba dua je, takhalli dengan tahalli, tu yang matlub, yang dituntut. Adapun yang mauhub itu pemberian Allah. Tuan-tuan nampak tak yang saya sebut ni? Siapa yang belajar tasawuf, mesti yang ini jangan dilupa. Saya tulis sedikit bagi nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini tolong diingat sentiasa. Sepanjang kita mengaji kitab tasawuf ataupun ilmu tasawuf, ingat ini sampai bila-bila.
dengan ustaz siapa pun, dengan kitab apa pun. Dan saya pun akan selalu ulang ini supaya kita jangan lupa. Sebagai insan yang matlub, yang dituntut pada kita, dua. Satu, tahalli. Yang kedua, tahalli. Oleh kerana itu, tajalli, jangan dituntut. Jangan dituntut. Apa dia tajalli? Pahala, syurga, keramat, kata orang, karamah, firasat, zauqi, irfan, wijdan, kasyaf, jadi wali. Ya, sini pun nama ni, jadi wali. Jangan dituntut. Kalau Allah nak bagi kita kasyaf, alhamdulillah. Tidak dibagi, itu miliknya Allah. Kita kerjakan dua saja. Apa dia? Sibukkan diri dengan bersihkan diri. Itu. Yang kedua, sibukkan diri dengan hiasi diri. Itu je. Allah nak bagi apa pun, terpulang pada Allah. Sebab itu adalah haknya Allah. Boleh nak? Tolong diingat hadirin, kalau boleh letak di depan, muka surat depan yang ini, muka surat depan ini. Saya ingat nanti minta Umi ingatkan saya lah, minggu depan satu lagi ni saya nak print out. Saya nak print out sebenarnya yang telah saya buat hari itu tu. Saya nak print out dan kalau boleh lekatkan di depan muka surat kita ni. Mungkin saya akan buat dalam A3 ke, A3 tak besar mana ya, supaya nanti bila dah ada tu tampal kat depan ni, kat buku kita ni. Setiap kali saya kata kita ni dalam peringkat apa ni, tahalli ke takhalli. Tuan-tuan jawab tahalli. Tahu tahalli tu kat mana, peringkat kedua dah tu ya. Ambil sedikit perbandingan. Kalau kita nak menghiaskan diri dengan pakaian baru, contohnya suami kita beli baju kurung baru ataupun abaya baru contoh, apakah setelah bangkit daripada tidur terus kita pakai? Jangan dulu. Apa dia? Masuk bilik air dulu, gosok gigi dulu, gosok muka, basuh muka dulu, badan keseluruhannya, mandi, kalau perlu buang yang perlu dibuang, buang, bersih, berwuduk, nanti pakailah baju baru tu. Baru kena. Apa dia? Bersih dulu baru hias. Jangan bangun tidur dah letak perfume semua sekali baru pergi mandi, terbalik kerjanya. Boleh nak? Baik, tolong diingat, insya-Allah. Mudah-mudahan saya juga ingat. Selasa minggu depan saya akan bawakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita Imam Al-Haddad tadi kan? Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan, telinga juga merupakan suatu nikmat Allah yang terbesar. Masya-Allah. Beliau bukan sebut besar, terbesar. Nanti tuan-tuan tengok kenapa ya. Dan ia diciptakan Allah untuk hamba-Nya supaya dia boleh mendengar kalam Allah, kita boleh mendengar Al-Quran dan kalam Nabi-Nya, hadis. Ingat pesan ulama yang saya pesankan di sini, jangan tidak dengar hadis dalam masa berapa hari? 3 hari. Mari kita lihat 3 hari itu macam mana. Katalah kita baru dengar hari ini. Hari ini hari apa? Selasa, Rabu, Khamis. Kita dengar hari Selasa ni kan. Katalah hari Rabu tak dengar hadis, tak apa. Tak apa maksudnya paling kurang ya. Katalah hari Khamis tak dengar hadis, tak apa. Tapi jaga 3 hari berikutnya. Satu set tu ya. Apa dia satu set tu? Jumaat, Sabtu, Ahad. Jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari ini. Boleh? Itu maksudnya. Jangan tak dengar hadis dalam masa berapa hari? 3 hari. Tolong diingat ini. Pesan pada anak-anak. Kadang-kadang hati kita keras sebab tak dengar hadis. Dengar hadis. Baik. Bukan sahaja hadis serta kalam para ulama. Para ulama yang mengajar ataupun bagi nasihat
ini umumnya, tak semestinya live sebegini, tak semestinya tuan-tuan duduk sini live, boleh juga dengar dalam radio, TV, boleh ya. Dan hukama ni orang-orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah ni dia beza dengan ulama. Ahli hikmah ni kadang-kadang mereka bukan ulama, tapi ikhlas hatinya tu, sehingga kalau dia bercakap, oh masuk hati kita. Macam nenek Tok Wan kita lah, kalau dia bagi nasihat tu, wisdom kita panggil ya, wisdom. Dia bukan tahu sangat hukum hakam, tapi kalau dia bagi nasihat, hang anak-anak jangan bagi keluar rumah ketika hari menguning, maksudnya hari dah nak kuning, waktu maghrib tu. Pasal apa ni? Hang tak elok waktu tu jin keluar. Dia lagu tu je. Walhal memang ada riwayat. Cuba tanya kitab mana ni? Tak boleh dia nak abak. Tapi dia dengar daripada orang dulu memang betul. Tolong pesan-pesannya kalau boleh maghrib sampai isyak tu jangan keluar rumah. Maghrib sampai isyak jangan keluar rumah. Kenapa jangan keluar rumah? Satu, sebab kita buat amal. Apa pun amal. Nak keluar rumah nanti lepas isyak pun tak apa. Yang kedua, waktu kekuning-kuningan waktu nak masuk maghrib tu, dan ketika awal maghrib itu dikatakan makhluk-makhluk halus berupa jin dia keluar waktu itu. Jadi tak eloklah. Tuan-tuan cuba kita disiplinkan. Orang-orang alim kalau ada orang nak jumpa, dia tak mau orang jumpa maghrib dengan isyak, tak mau dia. Waktu ni sangat mahal harganya. Kalau nak jumpa juga lepas isyak, maghrib tak. Sebab tu alhamdulillah di Malaysia kita ni diisi dengan majlis ilmu. Tok guru tu ataupun ustaz, syekh bagi syarahan ataupun mengajar maghrib dengan isyak, automatically kita yang dengar pun dapat juga pahala. Tu ya. Baik. Itu maksudnya hukama, ahli hikmah. Kalau Imam Al-Haddad lebih lagi terperinci. Ahli hikmah ini dia kalau bercakap perkataannya tu jadi hikmah. Tapi nak sampai ke situ, orang ini hendaklah pastikan tidak makan perkara makanan syubhah dalam masa 80 hari. 80 hari itu berapa bulan? 2 bulan lebih tak makan benda syubhah. Bukan senang ni. Tak makan benda syubhah. Benda yang tak tahu halal ke haram. Bila dia tak makan dalam masa 80 hari, maka hatinya bersih. Bila dia bercakap, semua keluar hikmah. Bila dikumpul tu yang jadi hikam. Sebab itu nama kitab hikam. Kita hikam tuan-tuan baca tu. Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah kami rombongan kami ziarah beliau di Mesir, di kubur beliau. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Saya waktu pergi dengan Syekh Fahmi tahun bila tak ingat. Saya nak cerita sikitlah perkara yang baik ni, apa salahnya kan. Ziarah beliau tu, kubur beliau seperti dalam masjid tapi tak besar mana masjid tu. Dan nak masuk beliau tu ada bilik. Maqam beliau tu ada bilik. Beliau ni wali Allah ya. Yang menulis kitab hikam itulah yang tuan-tuan baca tu. Ada kunci. Jadi nak masuk tu ada kunci. Bila masuk di situ, memang kubur beliau dah dekat situ. Tapi kubur tu dalam petak lagi. Petak tu berkunci lagi. Bawa kubur. Jadi kita baca Yasin, baca tahlil tu di luar tu lah. Itulah tak dibenarkan masuk. Ini jangan cerita kat orang ni. Boleh dah tutup pintu semua. Jangan cerita kat orang. Alhamdulillah rezeki saya. Saya diizinkan masuk dalam tu. Kami berapa orang masuk tu. Dalam ramai-ramai itu tak silap 3 orang. Dapat masuk di situ. Betul-betul dekat makam tu.
Kalau tak di luar saja, kita pun alhamdulillah. Nah, entah apa penjaga tu baik dengan kami waktu tu, masuk. Yang lain tak boleh masuk. Alhamdulillah ya. Kita berbangga sebab apa? Sebab ni wali Allah. Jangan seperti yang orang-orang yang di tertentu itulah, nah, dianggap ini mengagungkan kubur. Tidak. Kita berbangga sebab ini wali Allah. Memang terkenal dengan kewaliannya. Salah satu kewalian beliau apa? Kitab beliau sampai sekarang dibaca orang. Kecuali orang yang hatinya ditutup oleh Allah lah. Maaf ya, maaf. Agak-agak ini kubur orang yang membunuh orang. Agak-agak kita pergi tak ke kubur dia? Agak-agak. Tidak, sebab kita tahu dia buat maksiat. Adapun taubat tak taubat tu serah pada Allah ya. Kita tengok yang zahir. Dia ni ya Allah, apa yang dia tak pernah buat. Bukan kita benci dia tidak demi Allah. Sebab itu kan makhluk Allah juga tu. Tapi kita tak suka maksiatnya tu. Kita tak pergi tu. Tapi kenapa orang-orang saleh kita pergi? Supaya dapat barakah orang saleh tu. Nanti saya cerita kemudian ya. Itulah hadirin, kita ziarah beliau walaupun beliau sudah meninggal, tapi hormati beliau seperti masih hidup. Gitu. Bacalah Yasin, Fatihah. Ya Allah, bagilah kami kurniaan ilmu, kurniaan kebaikan seperti mana yang Engkau bagi pada Tuan Syekh ini. Apa salahnya? Tu ambil barakah, kita panggil. Baik. Daripada golongan orang yang salih, daripada hamba-hamba Allah, semuanya itu adalah jalan untuk mendapat pelbagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridai Allah, serta menjaga cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhiratnya. Tengok Imam Al-Haddad susun cantik je. Dengar Al-Quran, dengar hadis, dengar para ulama. Sebab para ulama, tetapi para ulama ada dua ya, tolong ditulis itu. Satu ulama Hasan, Hasan, baik. Satu lagi ulama Su apostrophe Su ni tak baik. Maaf ya, bukan kita sebut ni. Ini dalam hadis ada riwayat menyebut ni. Ulama Hasan itu ulama akhirat. Ulama Su ulama dunia. Dia ilmu agama boleh tahan, tapi digunakannya untuk tujuan dunia. Nauzubillah min dzalik. Ulama akhirat yang betul-betul ikhlas mengajar, menuntun kita ke jalan akhirat, bawa kita beramal, tidak mengata orang lain. Bila kita dengar dia bercakap, seronok kita, sebab semua yang dia cakap tu bawa pada akhirat. Itu kembali balik tu pada muka surat 40 berapa tu. Ilmu yang bermanfaat tu 40. Tak jauh mana pun. Kalau nak tahu ulama tu hasan ke baik atau su ke buruk, senang je. Muka surat 40 tu. Kalau dia bercakap 40, footnote 74. Kalau dia bercakap, kita rasa takut tak pada Allah? Ya, tu satu ciri tu. Kalau dia bercakap bagi mengajar, contoh menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati, basirah terhadap keaiban diri, ada tak? Ada. Itu maksudnya ulama hasan. Ada 7 ni ulama hasan dah tu. Tapi bila kita dengar, ini poin ni untuk kita, Allahu Akbar ya, berdebat dengan orang lain ini, itu tanda tak elok tu. Kita yang dah beramal elok-elok ni, jadi tak beramal dibuatnya. Sebab ni Nabi tak suruh, umpamanya, jaga-jaga tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, untung kita ada ulama. Kalau ada Quran depan kita ni, ada hadis depan kita ni, belum tentu kita selamat. Kenapa? Dah baca Quran tak berapa nak lancar. Kalau lancar pun tak faham.
Walau ada panduan dekat situ tu, sama dengan hadis. Siapa yang menerangkannya? Ulama. Syukur kita, ya Allah. Kasih ulama, tuan-tuan ya. Ulama yang baik-baik ni kasih. Allahu Akbar. Saya pernah sebut sini ni, kalaulah ulama itu belajar, waktu dia belajar dulu, katalah semua dia belajar dulu tu 30 tahun contohnya, dengan 100 orang guru, dan dia sudah baca 200 kitab. 1 jam kita belajar dengan ulama tu, seolah-olah kita belajar dengan 100 orang guru dan 200 kitab. Itu untung tu. Dan tambah lagi, di hari akhirat nanti ada 3 yang boleh bagi syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamati thalath. Ada 3 golongan yang boleh bagi syafaat di hari akhirat. 1, al-anbiya, para nabi. 2, wal ulama, para ulama. 3, wasyuhada. Ada hadis sebut al-anbiya dulu, baru syuhada, baru ulama. Ada 3 golongan tadi. 1 apa? Anbiya, al-anbiya boleh bagi syafaat. 2, wasyuhada, orang mati syahid. Yang ketiga, wal ulama, ulama. Tolong diingat ini nah. Kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, beliau mensyarahkan hadis ini. Kata ulama, yang boleh bagi syafaat 3 golongan tadi kan, para nabi, para syuhada, dan para ulama. Baik. Para nabi akan bagi syafaat kepada umat masing-masing. Para syuhada, mati syahid, akan bagi syafaat pada keluarga masing-masing. Dan para ulama akan bagi syafaat kepada anak murid masing-masing. Tu yang mahal tu. Kerana itu mengaji. Walaupun tak faham, tak apa. Walaupun mengantuk, tak apa. Walaupun tidur, tak apa. Yang penting mengaji. Faham tu cerita lain. Allah yang akan bagi. Ingat sama-sama. Sebab tu saya pegang betul-betul hadis ni. Kasih kita dengan ulama. Kenapa? 1, mereka boleh bagi syafaat. Yang kedua, kenapa kita kasih sayang dengan ulama? Ini yang paling mahal. Paling mahal. Kejap pengajian. Ini paling mahal. Kerana seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Siapa cinta dengan tukang masak? Tukang masaklah nanti di hari kiamat berkumpul. Siapa pemain bola? Pemain bola lah tu. Siapa cinta dengan ulama akan dikumpulkan dengan ulama, walaupun dia tak pernah belajar dengan ulama itu. Dah jauh di Mesir, kita dekat sini, tapi kita sayang beliau. YouTube ada sekarang ni kan, dengar, walaupun kita bukan anak murid secara berdepan begini. Boleh hadirin? Baik, kita ulang balik. Ada 3 golongan kata Nabi yang akan bagi syafaat: para nabi, para syuhada, dan para ulama. Para nabi untuk siapa? Umat masing-masing. Para syuhada untuk keluarga masing-masing. Para ulama untuk anak muridnya. Ada tulis dalam kurungan walaupun mengantuk. Tak payahlah tulis lagi tu. Yang penting anak muridnya. Satu lagi, kita sayang ulama, dikumpulkan dengan orang yang kita sayang. Sila Pak Haji. Ya. Ya. Bagus soalan Tuan Haji kita. Kita sebut tadi golongan yang kedua boleh memberi syafaat para syuhada. Kalau zaman Nabi jelaslah, sebab mereka berperang dalam perang Badar, perang Uhud. Zaman moden ni perang apa? Asalkan perang jugalah. Contohnya perang di melawan orang Islam di Palestin, melawan orang yang kufar, contohnya di Palestin tu syuhada. Di sebelah Bosnia, di Yaman, di Malaysia macam mana?
Di Malaysia ni kalaulah berlaku contohnya pemberontakan, lalu kita pun mendepaninya, jadi pejuang katanya, itu dikira syuhada. Untuk di Malaysia ni, dalam konteks negara kita ni lah, syuhada itu agak payah sikit ni Tuan Haji. Yang dalam konsep perang tadilah, walaupun berjuang tu, contohnya berjuang jihad dari segi ilmu, itu jihad juga ya, jihad ilmu, jihad pendidikan, jihad melawan, bukan melawan kemiskinan sebenarnya, sebab miskin tu akan ada setiap zaman. Mungkin mengurangkan kemiskinan itu mungkinlah, ataupun menaik tarafkan kemiskinan tu menjadi baik. Contohnya orang tu memang dia miskin tapi kita naik taraf hidupnya, itu. Kalau nak melawan, membasmi betul kemiskinan, tak, sebab itu memang sunnatullah, pasti ada orang yang miskin. Cuma kategori miskin je lah. Ada miskin yang memang papa ke dana, tapi ada juga yang miskin taklah sampai papa ke dana, itu kategori. Jadi syahid untuk konteks negara kita Malaysia ni agak payah sedikit lah. Yang kata berjuang, berperang di jalan Allah tadi itu Tuan Haji. Jadi kalau jihad ekonomi, itu tidak termasuk dalam hadis tadi itu. Maksud saya yang boleh memberi syafaat tadi itu. Yang bagi syafaat tu memang berperang betul. War, kita punya war ya. Berperang, battle, in battle. Itu lah. Di Malaysia payah sikit Tuan Haji. Kalau cerita kat Fatani mungkin boleh. Fatani Thailand, di Bosnia, di negara-negara, di Syria umpamanya. Tapi yang ini pun nak kena tahu juga, ini betul-betul ke mujahidin, ataupun orang ini, maaf ya, atas nama teroris ke. Wallahu alamnya, nanti yang itu kena tanya ulama setempat. Ulama setempat yang lebih tahu. Kadang-kadang atas nama Islam tapi tak sebenarnya. Malah tidak mengikut sebenar-benarnya cara Islam. Malah kerana ada unsur-unsur yang pelik-pelik. Yang ni pihak polis lebih mengetahuilah, pihak counter terrorism tu nah. Baik. Mari kita sambung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang baca Al-Jailani, yang paling tepat Al-Jilani. Apa beliau nasihatkan? Dawim ala sima'il mawa'idh fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'idhi 'amiya. Selalulah mendengar nasihat-nasihat yang baik, kerana sesungguhnya hati ketika kosong daripada nasihat-nasihat yang baik akan buta. Dengarlah nasihat-nasihat guru-guru kita. Kadang-kadang kita belajar pun, kita jumpa dia bukan nak belajar sangat, nak tengok wajah dia, nak tengok tawaduk dia. Saya teringat lagi kisah yang Syekh Nuruddin sebut pada kami, cuma saya tak ingat ada nama seorang tu. Beliau sebut, Syekh Nuruddin sebut guru besar ataupun alim besar di Makkah waktu tu adalah Syekh Yasin Padang. Orang panggil Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau ini ada seorang alim, saya tak ingat nama Syekh tu. Pergi rumah beliau, Syekh Yasin Padang tadi duduk di sana. Dia duduk kat sini, tapi salamlah. Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam, sihat. Duduk di situ. Syekh ni tadi duduk di sini, tak bercakap apa. Cakaplah mula-mula tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sihat Syekh, sihat. Duduk kat sini. Syekh tu kat situ. Seorang tengok seorang, seorang tengok seorang. Begitu je. Habis, Syekh, ana minta izin nak balik. Baik. Assalamualaikum. Itu je. Bukan kata nak tanya apa hukum ini Tuan Syekh, apa pemasuk. Tak. Melihat guru je. Tapi jangan talak, tak berkedip tu janganlah juga. Tengok berzikir ke. Itu je. Itu namanya nazarah ya, pandangan. Kadang-kadang guru bagi sesuatu pada kita dengan pandangan. Tak didapat daripada belajar, tapi pandangan. Saya bagi contoh ya. Guru kita semua, guru saya dan guru kita semua, namanya Syekh Ahmad Fahmi Zam. Guru beliau namanya Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi.
Saya nak cerita tentang guru beliau lah ni. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi ketika belajar dengan guru beliau, saya tak ingat nama guru tu, bapa kepada guru beliau ni paralyzed, lumpuh, duduk terlantar di atas katil. Maaf ya, situlah buang air kecilnya, situlah buang air besarnya. Dalam ramai-ramai anak murid, beliau nilah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, guru Syekh Fahmi kita tu, beliaulah yang sanggup, maaf ya, buang air kecil, ambil najis, bersihkan. Orang lain tidak sangat. Guru beliau melihat beliau, tu yang saya maksudkan. Guru beliau melihat beliau dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Itulah dalam istilah nazrah yang saya sebut tadi tu. N-A-Z, nazr, tapi guna N-A-Z-H-R-A-H, nazrah. Kalau Arabnya nun dha, jangan zai. Nun dha ra ta, tu maksudnya nazrah. Apa maksud nazrah? Pandangan. Pandangan apa? Pandangan daripada seorang guru pada anak murid, tapi pandangan kasih sayang. Tengok, ya Allah, sanggup dia buat begini, ya Allah, sanggup. Di situlah terbluetooth, kalau bahasa moden ni lah, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah. Memang betul, ketika gurunya meninggal, beliaulah jadi orang yang terkenal. Orang India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Masya Allah. Ada satu lagi cerita, tapi saya tak tahu tuan-tuan sanggup tak dengar cerita ni. Kalau sanggup saya cerita, kalau tak sanggup, sebab nak makan tengah hari ni kan. Sanggup tak ni? Sanggup. Tapi tolong jangan diingat cerita ni. Habis pukul 10.30 nanti cerita tu letak di masjid ni ya. Jangan diingat-ingat. Sudah. Cerita ni saya dapat first hand daripada guru saya di Kuching yang bernama Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas. Nama beliau sama dengan nama guru beliau. Nama guru saya ni alhamdulillah masih hidup, terkenal di Kuching. Habib ataupun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Attas. Beliau cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, dalam ramai-ramai anak murid Sayyid Muhammad bin Alawi juga, tapi Al-Maliki, Al-Hasani yang terkenal itulah yang pernah saya sebut kat sini. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam ramai-ramai anak murid beliau seluruh dunia, ada seorang anak murid beliau di Indonesia. Saya sebut nama sebab beliau masih hidup. Beliau namanya Kiai Ihya Ulumuddin. Pelik nama beliau. Orang Indonesia nama, kadang-kadang nama kitab. Ihya Ulumuddin. Orang panggil beliau Ustaz Ihya. Nanti habis mengaji nanti buka dekat Google, cuba tulis Kiai Ihya Ulumuddin supaya tuan-tuan tahu siapa orangnya yang hebat ni. Masih hidup. Masih hidup. Kadang-kadang beliau datang di Malaysia setahun sekali datang. Beliau kalau datang selalu kat mana? Dekat Masjid Taman Ampang. Sebab di situ setiap tahun akan buat haul pada Said Muhammad Alawi. Jadi beliau lah sekarang jadi ketua Rabitah Safwah. Safwah ni macam persatuan alumni-alumni yang belajar di Makkah dulu. Tapi dengan guru Said Muhammad Alawi tadi tu. Beliau jadi ketua sekarang ya. Beliau ini, maaf ya, ini cerita first hand daripada beliau. Kenapa setiap malam Jumaat di mana pun beliau berada, Said Muhammad Alawi tadi, beliau akan call Ustaz Ihya. Call saja bertanya khabar apa semua sekali. Begitulah setiap minggu. Walaupun beliau ni Said Muhammad Alawi ni, walaupun beliau berada di India ke, di Morocco ke, di Pakistan ke, di mana dalam dunia ni, setiap malam Jumaat beliau call anak murid beliau di Endon tu. Beliau sekarang duduk di Surabaya. Kalau ada ke lapangan kan, pergi ke Surabaya tu, singgah-singgahlah di pesantren beliau, minta doa beliau. Ini orang hebat hadirin.
setiap malam Jumaat. Apa kelebihan beliau ini? Ini yang saya nak cerita, bab nadrah, pandangan kasih sayang guru. Said Muhammad Alawi, beliau duduk di Rusaifah di Makkah. Beliau ada rumah yang beliau beli di Madinah. Selalunya beliau akan pergi ke Madinah pada hari Khamis supaya hari Jumaat beliau dapat ziarah Rasulullah. Biasanya begitu. Jadi satu ketika agak lama juga rumah tu ditinggalkan. Lalu pergi ke rumah itu, nak jadi ceritanya nak qada hajat. Bila tengok, maaf ni, tandas, tak eloklah, kotorlah, dan ada makhluk dalam tu. Faham maksud saya ni? Dalam mangkuk tandas tu ada makhluk. Tu saya kata jangan diingat cerita ni. Beliau nak qada hajat. Akhirnya tak ada ayat ke lagu mana cerita, saya pun tak berapa nak ingat. Tapi yang beliau cerita kat saya, Ustaz Ihya ini tadilah, maaf ni ya, yang ambil tangan tu bersarung lah, yang ambil makhluk tadi tu, yang dalam mangkuk tandas tu, ambil dengan tangan tu, lagu mana dibuang. Dialah yang sanggup makhluk tadi tu. Sayyid ini tadi melihat beliau dengan pandangan rahmat, tu maksud saya tadi, nadrah. Sebab itulah beliau setiap malam Jumaat ditelefon untuk guru dia tanya khabar. Dan last kali beliau telefon pada bulan Ramadan. Dan pelik. Telefon kali ini pelik. Ihya, kamu tak datang umrah Ramadan ini? Tak, Tuan Guru, sebab ada begini-begini kesibukan dan sebagainya. Lalu kata almarhum ni, kamu tak nak tengok jenazah saya ke? Hadirin, cerita-cerita macam ni kan pelik. Ni cerita wali-wali Allah ni. Kamu tak nak tengok jenazah saya? 15 Ramadan, waktu sahur beliau meninggal dunia. Said Muhammad Alawi tadi tu. Macam mana tu ya? Payah nak diungkapkan, walhal urusan kematian urusan siapa? Allah. Urusan Allah. Tapi kenapa sebahagian para wali tahu? Jawapannya mudah. Sebab Allah izinkan tahu. Itu saja. Saya bagi contoh mudah. Di Gombak ini ada bank dekat situ. Dan pengurus besar, managing director ataupun pengurus besar dekat situ. Kan di situ ada tempat simpanan peti besi itu kan. Masuk biliknya itu, peti besi itu. Tak boleh seorang pun masuk dalam tu. Even penolong dia, pengurus sahaja yang boleh. Itu peraturan. Tak boleh seorang pun. Hatta penolong pengurus pun tak boleh. Pengurus tu dah sahaja yang boleh dengan kunci whatever. Itu peraturan asal. Tapi satu ketika dia buka, ketat sangat. Ketat. Dan perlu pada pertolongan orang. Lalu pengurus bank ini minta tolong, bukan dengan penolong pengurus. Maaf ya, minta dengan yang jaga tu. Minta yang guard yang tolong jaga. Lalu dia pun masuk sekali lah dengan penjaga tadi tu. Baik, hukum asalnya boleh tak penjaga tu masuk? Tak boleh. Jangan kata beliau, penolong pengurus pun tak boleh. Ini kan pula beliau, kalau maaf ya, ikut ranking dunia lah. Tapi dialah yang masuk, dialah yang tolong keluarkan duit tu. Kenapa hadirin? Satu tadi tu atas izin. Atas izin siapa? Pengurus. Sama, kalau Allah izinkan tahu. Walaupun hukum asal, la ya'lamuhu illallah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak tahu perkara yang gaib melainkan siapa? Allah. Tapi kalau Allah izinkan untuk makhluknya tahu, boleh. Itu yang namanya firasat, itu yang namanya kasyaf. Baik.
Mari kita lihat kenapa mendengar lebih afdal daripada melihat. Oh, kita tak baca lagi yang atas tu ya. Oh, maafkan saya. Mendengar afdal daripada melihat. Oleh kerana banyaknya kebaikan, faedah yang diperolehi daripada pendengaran, maka mendengar lebih afdal daripada melihat. Kenapa tu? Kerana kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia, dan kebanyakan kebaikan mendengar pula berkaitan dengan akhirat. Betul. Kalau dengan mata ni macam-macam kita lihat hal-hal dunia, bunga ros yang cantik, baju desain yang menawan, taman bunga yang cantik, kipas angin yang besar, kapet yang berwarna-warni, contoh. Tapi telinga mana boleh dengar benda tu? Apa yang nak dengar? Yang benda akhirat, Al-Quran, hadis, qasidah, nasihat, gitu. Atas dasar ini jugalah kamu dapati bahawa orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang tuli pekak. 75 sebagai contoh. Berapa ramai orang buta yang telah hafaz Al-Quran dibandingkan dengan orang yang pekak, kerana orang yang pekak tidak dapat mendengar Al-Quran untuk dihafaz, walaupun mereka boleh mendengar. Berbeza dengan orang yang buta. Maksudnya, kalaulah orang itu buta dan orang itu pekak, mana satu yang lebih baik? Dua-dua baik dah Allah jadikan. Kalau kita lihat dari sudut itulah ya. Tetapi dari segi banyak faedahnya, lebih bagus, maksudnya orang yang buta tadi tu daripada pekak. Sebab walaupun dia buta, tapi telinga dia mendengar, dialah hafal Quran, dialah hafaz hadis. Imam Al-Haddad ni buta. Imam Al-Haddad umur 6 tahun beliau buta, tapi hatinya celik. Subhanallah, yang Johan tilawah Al-Quran peringkat antara bangsa ke peringkat ni baru ni? Peringkat kebangsaan. Saya sempat jumpa dengan beliau, orang tu, ustaz tu daripada Kelantan. Dia baca Quran pakai braille, tulisan braille. Kalau tuan-tuan perempuan ada rezeki lebih, bantulah mereka ya. Sebab saya dengar ada juga pertubuhan orang-orang buta ni, maksudnya yang kendalikan mereka tu memerlukan dana untuk buat Quran braille tu. Ada seorang kawan datang jumpa saya dulu, ni cerita lama ni. Dia kata begini, ustaz, orang yang buta tu kalau bab Al-Quran, insya-Allah ramai dah buat Quran. Hadis pun ada juga sebahagian. Tapi untuk kita kenalkan mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang mereka nak rujuk tu, mendengar tu boleh nak rujuk. Dululah dia nak buat satu projek untuk buku sirah braille. Dia jumpa saya sebab dia tahu saya menulis buku sirah Nabi. Tapi setakat tu sajalah. Tak dengar lagi perkembangan dia. Bagus juga. Tapi walaupun mereka buta, dia boleh dengar sirah Nabi, orang berqasidah dan sebagainya. Saya jumpa dengan ustaz tu sebelum dia menang tu. Dia datang ke Kota Damansara, saya nak berceramah, dia yang membaca Quran. Ya Allah, sedapnya suara, naik bulu roma saya. Ya Allah, macam mana Allah bagi. Dia insya-Allah bersih hati sebab dia tak tengok perempuan, dia tak tengok maksiat, tak tengok movie, bawang putih, bawang merah. Tak adalah dia nak benci dengan bawang putih tu. Yang bagus bawang putih ke bawang merah tak ingat dah saya. Taklah dia benci. Sebab bersih hatinya, tak ada nak benci orang, tak tahu pun. Masya-Allah. Cara mensyukuri nikmat telinga, memelihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang, seperti mengumpat. Mengumpat ni, ada orang tu datang jumpa kita, dia bagi tahu kelemahan kawan dia tu. Dari segi suaranya tak sedap ke, badan dia bau tak nyaman ke, tak sedap, dia ni pakai
baju dengan tudung tak matching, maaf ya, pakai slipper terbalik, bercakap gagap, benda tu betul tak pada orang itu? Betul. Dan dia cerita di belakangnya, kalau orang itu dengar marah, itulah namanya mengumpat, backbiting. Dia beza sedikit je dengan fitnah, slandering. Apa dia? Dia cerita keburukan orang itu, betul. Di belakang orang itu, betul. Tapi bukan cerita betul. Cerita create the story. Itulah namanya fitnah. Boleh dapat beza tu? Kalau mengumpat betul, kalau fitnah tak betul. Dia create, dia saja bercerita. Mana yang lebih dahsyat dosanya? Fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bahaya mengumpat itu, fitnah itu lebih daripada membunuh. Bukan bermakna kalau begitu bunuh sajalah, jangan, berdua jangan. Tapi nak tunjuknya lebih bahaya memfitnah. Kalau dibunuh orang itu, meninggal dia. Tapi kalau fitnah, jangan-jangan 7 keturunan menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kalau agak-agak ada orang yang nak buat zalim, janganlah lupa baca yang kita ajar dulu tu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berapa kali baca tu? 33 kali lepas solat. Agak-agak ada orang nak memfitnah kita, orang nak zalim pada kita, tapi belum jelas lagi, bacalah 33 kali yang tadi tu. Tapi kalau memang dah jelas dia tu memfitnah ataupun menzalimi kita, dibaca yang sama juga. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 313 kali setiap kali lepas solat. Ini mujarab ni hadirin. Demi Allah, ini saya cakap dalam masjid ni. Amalan ini kalau dibuat, Masya Allah, cukup setakat itulah. Kalau nak tahu cerita lebih, PM kemudian. Ini jangan sebarang amalan ini, supaya kita jangan menzalimi orang. Sebab kalau dibuat dengan hati yang ikhlas, dia punya kesan tu, ya Allah, terkejut kita dibuatnya. Tapi syarat tadi agak-agak bau bunyi-bunyi, belum hitam putih lagi ni. Berapa kali? 33 kali. Bila bacanya ni? Setiap lepas solat Zuhur 33, Asar 33, Maghrib 33, gitu ya, Isyak dan seterusnya. Tapi kalau memang dah betul-betul dia zalimi kita, dia fitnah kita ataupun keluarga kita, paling bagus yang kena zalim tu yang buat, paling bagus. Contohnya abang kita, ya dia buat, tak payah kita buat. Sebab orang yang kena zalim itulah pahala doanya makbul. Jangan minta musnah, jangan minta apa, serah pada Allah. Baca sahaja wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baik, saya nak cerita sikit tentang Imam Al-Haddad tadi tu. Teringat ada seorang Tuan Haji tu, tempat di section kami tu, di pejabat kami itulah, dia kata ada jiran dia tu agak kurang elok lah, agak kasar, kemudian macam menakut-nakutkan jiran dia tu. Dia tanya saya, apa amalan? Saya kata, wallahu alam, doa je pada Allah supaya lembut hatinya. Tapi elok juga membaca Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad. Tapi cerita ni agak lama, bertahun-tahun dulu ya. Alhamdulillah, jiran dia tu pindah tempat lain. Jiran dia tu adalah disebut dengan saya, apa perbuatan jiran tu memang kalau dari segi dengar tu tak elok lah. Tapi jangan lawan kekerasan dengan kekerasan, api dengan api kan makin marak. Lawankan dengan air. Saya suruh dia baca Ratib Al-Haddad. Alhamdulillah, jiran tu, sebab dia takut
Jiran tu takut ada guna-guna. Gitu. Tuan-tuan, Imam Ratib Al-Haddad ni memang khusus untuk suasana huru-hara. Memang khusus. Allah ilhamkan Imam Al-Haddad menulisnya malam ke-27 Ramadan, sebab di Yaman ketika itu ada berlaku ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat seperti Islam tapi sebenarnya sesat. Jadi bagus juga untuk huru-hara, untuk suasana tak tenteram baca ini. Dan jangan lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu corona sebegini ni sangat bagus dah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling bagus 450 kali setiap hari. Kalau boleh amalkan lebih elok ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan tuan-tuan dapat ijazah juga di sini hari itu. Apa dia? Ijazah Tuan Guru Saleh. Saya dah kongsikan kat sini. Ingat? Selepas solat, nak balik dah ni, nak angkat dah ni, kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 11 kali. Kemudian baru baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi bacanya 46 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Setiap kali lepas solat. Ini untuk pendinding diri kita ni, untuk mengelakkan daripada kezaliman dan sebagainya. Yang 46 kali tadi tu boleh tambah. Kan tadi kalau boleh hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali tadi setiap hari? Tak setiap hari. 450 kan? Kan tadi kita amal setiap lepas solat tadi berapa? 46. 46 darab dengan 5 berapa Abang Haji? 46 darab dengan 5. Kita nak dapat figure dulu bagi tuan-tuan senang. Ini untuk orang yang malas beramal macam saya ya. Boleh dikumpulkan. Berapa? 255. 25. 225 betul? 225 tolak kan 450 tu. Selebih tu kita baca yang itulah. Berapa? 450 tolak 225. 450 tolak 225. 225 juga. Ya. Separuh. Allahu Akbar. Sekarang baru saya tahu hikmah. Ya Allah. Tengok hadirin. Ya Allah. Memang kami diijazah oleh guru kami baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil lepas solat 46 kali. Dengan qul huwallahu ahad 11 kali. Saya ingat beliau kata lepas asar dia ijazah kami 4-5 orang, tak ramai. Saya pun tak tahu. Selalu juga kita dapat benda itu ya. Dia panggil mana sini? Dia panggil. Nanti dia kata lepas setiap kali sembahyang hangpa baca qul huwallahu ahad 11 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 46 kali. Tapi dia hari ni dia kata waktu kami terima ijazah ni, guru kami kata jangan tanya pasal apa 11 kali, pasal apa 46 kali. Jadi saya nak habaq kat tuan-tuan jugalah. Jangan tanya kat saya kenapa 11 kali, kenapa 46 kali. Tuan-tuan baru hari ni saya dapat tahu hikmah dia. Ya Allah. Rupa-rupanya tadi kan 46 kali darab dengan 5 225. Kita sebolehnya amalkan 450 tolak 225 juga. Allah. Itulah dia, tengok hadirin. Ini nama hikmah Tuan Haji. Ini nama hikmah. Amal lama dah. Hari ni baru tahu. Maksudnya boleh ya. Kalau tuan-tuan nak solid 450 silakan. Tapi kalau rasa banyak lagi amalan nak diamal, potong saja. Yang tadi sudah tadi. Baik, kita ada 15 minit lagi, saya khatamkannya. Mengadu domba, menamimah, mendengar perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dalalah. Dulu tuan-tuan pernah tengok tak
orang pakai serban, kadang-kadang pelik sikit kita tengok. Ada yang pakai serban begini. Ini bukan serban betul ni, tapi saya nak tunjuk dia, Syekh ni, Pak Habib ni pakai serban dua-dua telinga ditutup. Pernah tengok? Ada di Malaysia, kita pun ada. Ni bukan sebarang ni. Dia nak bagi isyarat, hang jangan cerita benda tak elok pada saya tak mau nak dengar. Itu isyarat tu. Sebahagiannya satu dibuka, satu ditutup. Gini. Kan telinga saya nampak sebelah ni. Pun sama juga. Jangan duk cerita lebih-lebih. Sebahagiannya telinga ditutup tapi setengah. Setengah macam ni. Ini ada maksudnya ni. Ni jangan cerita benda tak elok. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang pakai serban, dua-dua terbuka, cerita tak apa. Bukan lagu tu. Tapi nak habaq, jangan mudah bila tengok orang pakai serban pelik pasal apa lagu ni, dah ada sebab itu. Baik, berkelahi, mendengar suara perempuan dan orang muda yang boleh menimbulkan mendengar muzik yang haram seperti serunai dan gendang. Janganlah kamu tertipu dengan orang yang membolehkan untuk mendengar serunai, kerana pendapat itu menyalahi Al-Quran dan hadis. Ini pendapat Tuan Guru ni. Mari kita lihat sikit apa kata Imam Al-Haddad 76. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, jika dia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa yang diharamkan Allah, seperti mendengar percakapan yang dusta, maksudnya bohong, umpat mengumpat, caci mencaci dan segala perbicaraan yang kotor-kotor, maka dia sebenarnya telah kufur terhadap nikmat telinga tersebut. Ini yang namanya kufur nikmat. Kufur ada dua, satu kufur iman, yang kedua kufur nikmat. Kufur iman terus orang tu jadi kafir. Kalau kufur nikmat tak kafir, tapi dia berdosa sebab dia gunakan nikmat tu ke jalan yang tidak benar. Atas kurniaan yang besar tersebut kerana dia telah menggunakannya pada tempat yang salah. Tuan-tuan, kalau tengok buku saya ni selalu jumpa nama Imam Al-Haddad. Saya mohon pada semua ya, kalau baca buku ni, bacalah Fatihah sekali sebelum buka buku ni. Niat satu je, niat pada Rasulullah, para sahabat, niat para tabi'in, para ulama-ulama. Tapi jangan lupa tiga nama ni. Jangan lupa. Satu Imam Al-Ghazali. Macam yang saya buat sebelum saya buat ni lah, saya buat selalu. Yang kedua Imam Al-Haddad. Yang ketiga pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Niat saja, niat. Baca Fatihah sekali cukup, tapi niat dalam hati kan, niat untuk Rasulullah, para sahabat, ahli keluarga Nabi, tabi'in semua. Khusus Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haddad dan Syekh Abdul Qadir Mandili. Jadi itulah supaya barakah kitab yang tuan-tuan baca ni. Jangan lupa juga pengarang kitab. Jangan lupa juga, kalau nak selitkan nama dia boleh juga. Kalau tak selit pun tak apa, sebab bila kita baca yang mengarang tu, insya-Allah dapat juga ganjarannya. Gitu. Baik. Saya nak berhenti sekejap di sini. Saya nak buka buku ni sedikit. Ada pembetulan dalamnya sedikit ya. Mari kita dengar dulu. Oleh itu, Imam Al-Haddad dulu. Sudah tadi kan? Oleh itu kamu hendaklah selalu menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik, keji dan sia-sia, kerana sia-sia ni lara. Boleh buat nota kat situ. Sia-sia tu lara. Lara ni bukan dosa, tak. Yang keji tu yang tu dosa. Dan sia-sia ni lara. Lara macam ni. Duduk-duduk cerita hal bunga,
cerita hal main bola, ataupun cerita hal makanan, cerita hal buah dukung, cerita ayam grill, cerita panjang-panjang lah maksud saya. Kalau sakat nak bagi tahu sikit boleh, ini cerita berjela-jela walau tak ada apa pun, tu maksudnya sia-sia. Berdosa tak? Kerana orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosanya dengan orang yang bercakap tentang perkara itu. Contoh, orang bercakap mengumpat, berdosa tak? Dosa. Orang yang mendengar dosa tak? Dosa. Orang yang memfitnah dosa tak? Orang yang mendengar dosa, sebab kita seolah-olah menggalakkannya. Kalau kita tegas, dia nak mengumpat, tak mau kita dengar. Buat-buat tidur ke, ataupun pergi tempat lain ke, jadi tak jadilah dia mengumpat. Dapat pahala kita, satu, menyelamatkan diri daripada mengumpat, dua, menyelamatkan orang itu daripada mengumpat. Sebab dia nak mengumpat siapa? Takkan dia bercakap dengan dinding seorang-seorang diri. Gitu ya. Ini firman Allah Ta'ala yang kata begitu tadi tu, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakan segala yang haram. Mari kita lihat Imam Al-Ghazali pula. Imam Al-Ghazali berkata, jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa orang yang bercakap semata-mata. Jaga tidak kepada orang yang mendengar. Kerana orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap tadi dalam dusta, dalam dosa mencaci dan mengata orang lain, itu ia sama sahaja. Sebagaimana orang yang mendengar sesuatu yang baik itu berkongsi pahala dengan orang yang bercakap perkara yang baik. Kenapa tu? Kalau saya nak kuliah hari ini, tak ada seorang pun, apakah mungkin saya pegang mikrofon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Saya rasa selepas setengah jam viral lah tu. Ustaz bercakap seorang-seorang dengan siapa tak tahu. Tak mungkin. Umi akan mesej, Ustaz, kita postpone dulu hari ni Ustaz, seorang pun tak main hari ni. Mungkin salah tarikh kot. Tak apa Umi. Tak mungkin saya berceramah kalau tak ada orang. Tuan-tuan besar pahala ni. Saya mengajak insya-Allah ada kebaikannya. Asbabnya tuan-tuan mai. Kalau tuan-tuan tak mai, kan pahala tak ada. Suami yang izinkan datang pun dapat pahala. Dia duduk kat rumah lah ni, mungkin dia sakit, ataupun dia rehat, ataupun dia sementara nak pergi kerja petang ni, diizinkan, pahala dapat dia juga. Tu dia, ya Allah. Saya kalau naik jalan tu naik jalan tu, saya doa. Tak payah doa pun tak apa. Pekerja-pekerja, orang-orang Bangladesh, Pakistan, orang-orang Indonesia ataupun Malaysia sendiri yang buat jalan-jalan tu, selama ada jalan tu, mereka akan dapat pahala sampai hari kiamat. Asbab jalan tadi tu saya dapat sampai kat sini ni, menyampaikan ilmu, asbab mereka dapat pahala. Yang buat electrical engineering, yang lampu merah, lampu apa semua, dapat pahala. Katalah rosak harta tu, tambah lagi tak ada kesabaran, dah jam, tak sampai dengan elok. Hari ini Masya Allah, hari ini tadi saya terlelap sikit tidur. Biasa pukul sebelum 8 tu saya dah bertolak. Hari ini kami dua lambat hari ini. Saya ingat jam tadi pukul 8:25 lebih gitu baru bertolak. Memang jam tempat kami tu. Tapi alhamdulillah. Saya bila lalu tadi, ya Allah, besarnya pahala orang-orang yang buat jalan ini. Mereka dapat salary lah setiap bulan, tapi dapat ganjaran sampai hari kiamat. Hadirin, ya Allah, besar. Yang buat kereta besar juga pahalanya. Yang buat kereta tu kan, kereta kami dapat sampai dengan baik, dapat pahala. Nanti hairan orang-orang, nanti hairan di hari kiamat. Dapat buku catatan kan, ni pahala ekstra ni, pahala mana walaupun dia tak tahu pahala tu, akan dibagi tahu nanti. Inilah pahala yang kamu menjadi asbab orang lain dapat
pahala. Itu ya. Sebagaimana orang yang mendengar sesuatu yang baik itu berkongsi pahala dengan orang yang bercakap baik itu pula perkara baik itu, maka orang yang mendengar perkara yang buruk juga berkongsi dosanya. Wallahu a'lam. Saya berhenti kat sini ya. Oleh itu kamu hendaklah selalu menjaga pendengaranmu. Sudah tadi kan? Sudah. Baik. Tambahan lagi, mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak baik itu boleh menyebabkan was-was ni ragu-ragu. Dah cantik dah kita buat Yasin setiap malam Jumaat, tiba-tiba adalah suara-suara yang kata Nabi tak buat, kita pun tinggal. Tu jadi was-was lah tu. Walhal jangan ikut kata ulama yang membolehkan. Baik, hadirin, saya ingin betulkan sesuatu dalam kitab kita ni. Mari dulu kita lihat solat qabliyah zuhur. Terus saja ya, sebab kita nak solat zuhur ni. Baik, pada muka surat 90 sama-sama. Siapa yang ada rezeki lebih, belilah banyak benda ni. Buku ni bagi kat ustaz-ustazah, suruh mereka hadiahkan mengajar. Ataupun orang-orang yang kuat beramal tu ni. Nanti saya akan bincang dengan Ustaz Syam, dengan Umi. Ada satu hari nanti kita pause dulu, kita tunda dulu baca kitab ni, tapi kita akan pakai LCD. Saya dah buat dalam PowerPoint presentation keseluruhan buku ini mengaji. Saya dah buat dah. Saya baru balik daripada Negeri Sembilan di Masjid Paroi. Ramai jamaahnya hadir. Saya mengajar pakai slide. Tapi kandungannya buku ni alhamdulillah sempat. Kami mula pukul 8.10 macam tu, habis pukul 9.30. Lebih kurang masa kita jugalah kan? Lebih kurang 1 jam lebih lah. Kan kita ni kan 1 jam lebih juga. Jadi kita mula nanti pukul 8.45 sampai pukul 9.30 ke 8.45 sampai pukul 10.30 macam ni. Tapi itu saja saya tunjukkan daripada mula sampai akhir. Nanti tuan-tuan boleh tangkap gambar. Cuma nanti wallahu alam lah macam mana nak buatnya, di mana nak buat, nanti kita tengok Ustaz Syam dengan Umi bincang macam mana. Kalau setuju, kita akan buat minggu depan. Sebab tuan-tuan, saya kalau boleh, hati saya semua nak beramal dalam buku ni dan beramal dengan baik. Kita tengok dulu, kalau Ustaz Syam kata boleh, maksud boleh tu LCD ni dah elok lah. Bolehlah kita bulan depan tuan-tuan bawa juga buku ni, Qalbun Salim, tapi kita akan baca buku ni insya-Allah minggu depan ya, insya-Allah. Kalau boleh tuan-tuan, nanti bila saya tunjukkan dalam bentuk LCD, sama ada tangkap video ataupun tangkap gambar. Tangkap gambar lah lebih elok. Pakai handset tu kan, keluar je tangkap. Sebab saya dah simplifykan benda ni, senang untuk kita nak faham. Baik, sekarang kita betulkan sedikit pada muka surat 90. Solat zuhur, tuan-tuan, siapa yang ada hajat, waktu pintu langit dibuka Allah adalah waktu sebelum zuhur. Minta doa pada Allah. Di samping kita solat sunat ni, habis solat sunat kan Kak Azhar, tengah tunggu jamaah, doa banyak-banyak, doa apa hajat kita tadi. Tapi jangan lupa ketika berdoa baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barulah istighfar dulu. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau nak guna banyak, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana
sighara, jangan saghira. Kalau nak lebih banyak, Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidina. Jangan baca wali walidina. Kadang-kadang kita tersilap. Wali walidaina, jangan. Wali walidaina. Jangan baca wali walidaina, wali walidaina. Wali walidayya, jangan wali walidayya, jangan. Wali walidina, jangan baca wali walidina. Boleh ya? Walid, walid maksudnya kedua orang tua. Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu cara yang betul. Baik. Mari kita lihat, bacalah doa tu, bawalah baca doa. Tutup dengan salawat. InsyaAllah makbul doanya. Baik, saya nak betulkan sedikit cara mengerjakan solat 4 rakaat tu ya. Saya dah sebut kat sini dulu, paling bagus 2-2. Kalau masa tak cukup 4 rakaat sekali gus. Cuma saya nak betulkan di sini sama-sama muka surat 90. Cara yang pertama 2-2, 2 rakaat 2 rakaat. Mula-mula kerjakanlah dahulu 2 rakaat dengan menyebut qabliyah seperti berikut: usalli sunnatadh-dhuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Surah yang dibaca seterusnya. Ini yang penting. Muka surah 41 ni penting. Tolong betulkan dalam kitab masing-masingnya. Setelah salam, bangun lagi untuk mengerjakan 2 rakaat lagi dengan lafaz niatnya tanpa menyebut qabliyah. Ini tak ada salahnya, betul ni. Tapi pendapat yang lebih kuat menyebut qabliyah. Guna pendapat itu. Boleh hadirin, walaupun saya tulis ni tak menyebut, jangan guna pendapat ini. Pendapat ini ni satu pendapat. Pendapat lebih kuat sebut qabliyah. Saya ingat itu ada seorang mak ajah datang jumpa saya. Beliau kata, saya tak ingat mana siapa ya. Beliau kata, Ustaz, sebelum ni beliau selalu sebut qabliyah, dan yang kedua pun qabliyah. Kan dalam buku saya ni tak payah sebut qabliyah kan. Untuk mak ajah tadi tu dan semua kita guna cara yang saya sebut sekarang ini. Apa dia? Pakai qabliyah. Yang saya sebut ini satu pendapat, tapi pendapat lebih kuat sebut qabliyah. Tolong diingat perkara yang sama untuk solat isyak, untuk solat fardu isyak. Apa dia? Dua-dua tu sebut qabliyah, dua-dua sebut ba'diyah. Mana-mana yang saya sebut dalam buku ni tak payah sebut qabliyah, tak payah sebut ba'diyah. Itu tak payah tuan-tuan, ini tak payah dipotong. Betul, itu satu pendapat. Tapi bila saya baca kitab, rupanya pendapat yang lebih kuat sebut juga qabliyah, sebut juga ba'diyah. Tolong pesan dengan kawan-kawan yang lainnya. InsyaAllah cetakan yang akan datang saya akan betulkan. Ini betul dah, cuma pendapat yang lebih kuat sebut qabliyah. Boleh jelas semua? Setakat ni dulu ya. Baik, kita akan sambung nanti insya-Allah. Kalau tengok keadaan, kalau kita akan guna LCD tu, kita akan guna LCD. Untuk bila LCD-nya okey, baru kita mengaji yang itu ya. Kalau boleh hadirlah minggu depan ni, sebab bila dah saya pakai LCD tu nanti, kita tak baca ni dah. Kita tak baca ni sebab kesemua yang akan saya tunjuk nanti tu ada dalam buku ni. Jadi kalau boleh hadir minggu depan, kalau ada LCD ya. Sebab minggu seterusnya kita tak baca ni dah. Sebab dah terangkum dalam tu, kita akan baca buku lain pula nanti selain daripada buku ni. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kalau nak baca Fatihah, siapa yang ada hajatnya, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu masukkan hajat. Panjangkan sikitlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hajat kita? Tambah majlis kita menjadi majlis yang baik. Kita buatnya sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihahnya, siapa yang ada hajat-hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.